Alhamdulillah kita telah sampai ke kaedah 106 daripada kitab Qawaid Tafsir. Qawaid Tafsir ini adalah kaedah yang ke-106. Likulli harfin min hurufil ma'ani wajhun huwa bihi awla min ghairi fala yajuzu tahwil dhalika anhu ila ghairihi illa bihujjah. Setiap haraf yang mengandungi makna, ini beberapa makna, mempunyai makna yang paling sesuai, yakni makna asal yang paling sesuai dengannya berbanding yang lain-lain. Maka tidak harus memalingkan daripadanya makna itu kepada makna yang lain kecuali apabila ada hujjah, ada dalil. Kecuali ada dalil. Baik. Itulah mafhum kaedah yang ke-106. Ia berkait dengan haraf, harf. Berkait dengan perkataan harf. Kalau orang yang belajar ilmu nahwu bahasa Arab, bahagian kalam itu ada 3, ismun wa fi'lun wa harfun. Isim, fi'il dan haraf. Nak bincang tentang haraf. Apa kerjanya, apa peranannya dalam sesuatu ayat. Sejauh mana ia boleh pergi dari segi penggunaan haraf itu. Bahasa Melayu dia tidak guna haraf gitu, dia guna huruf. Huruf alif, huruf ba. Huruf tu dia jamak, sirah jamak. Kalau bahasa Arab huruf, harfun, harfani, huruf. Kalau satu haraf, dia panggil harfun. Kan? Tapi dah jadi Melayu begitu dah. Macam ulama itu jamak pada bahasa Arab, tapi dalam bahasa Melayu diguna juga untuk seorang. Ya, ulama kita, ya seorang ulama. Macam mana pula seorang ada ulama jamak? Tak kira. Dia Melayu jadi macam tu, dah guna begitu. Nak buat macam mana kan? Walaupun jamak tapi diguna untuk seorang boleh, untuk banyak pun boleh juga. Tapi kalau bahasa Arab yang asalnya seorang yang alim, ulama tu ramai lah. Jadi kita guna di sini kan, bila penterjemahan ni harf, jadi mengambil kira istilah asal lah. Setiap harf yang mengandungi makna, yakni beberapa makna. Kalau haraf tu ada beberapa makna. Jadi mana satu daripada sekian makna tu makna asalnya. Kita kena tengok makna asal. Jadi makna asal itulah yang perlu diutamakan. Itulah yang paling sesuai dengan haraf itu berbanding makna-makna yang lain. Makna asal tu kita kena tengok dulu. Baru kita boleh pergi kepada maknanya yang lain apabila ada bukti, ada hujjah, ada dalil, ada qarinah, barulah boleh. Kalau tidak, tak boleh. Kita nak pindah-pindah, nak tukar-tukar makna makna kepada makna yang lain. Kita kena pakai makna asal lah bagi sesuatu haraf. Baik, keterangan. Huruf dalam bahasa Arab terbahagi 2. Satu huruf mabani nama. Yang kedua huruf ma'ani. Huruf mabani ialah huruf yang membentuk sesuatu perkataan. Setiap satu daripada huruf-huruf yang membentuk sesuatu perkataan itu sendiri tidak mengandungi apa-apa arti. Misalnya kita kata baitun. Baitun ada apa? Ada rumah. Ba tu apa makna? Ba tu huruf mabani lah tu apa? Sebab daripada huruf-huruf itulah terbentuk satu perkataan yang ada makna. Tetapi ba tu sendiri, kalau daripada baitun itu ba tu ada makna? Tak ada. Ya ada makna? Tak ada makna. Tak ada makna? Tak ada makna.
Bila dalam gabungan begitu baru dia memberi makna baitun, rumah. Jadi setiap satu huruf tadi yang membentuk satu perkataan yang ada makna tu, setiap huruf tu tak ada makna, tetapi ia membentuk sesuatu perkataan. Itu orang panggil huruf mabani. Ada juga huruf ma'ani. Satu huruf saja tapi dia ada makna. Dia ada makna. Baik, huruf ma'ani pula ialah huruf yang mengandungi arti tertentu atau huruf yang mengandungi beberapa arti. Antara arti-arti itu ada yang merupakan arti asal baginya. Ia adalah yang paling sesuai dengannya berbanding yang lain-lain. Anda tidak harus meninggalkan arti asalnya itu dan memakainya dengan arti yang lain atau bersama arti yang lain. Kecuali sama ada kita pakai dengan arti yang lain tu, tinggal ada makna asalnya. Itu satu keadaan. Atau dipakai juga makna yang lain itu di samping makna yang asal. Itu satu keadaan pula. Atau bersama arti yang lain, kecuali ada dalil yang menghendaki begitu. Kalau ada dalil yang menghendaki begitu, ini bukan makna dia seperti asal. Di samping ada makna asal, ada makna lain bersama. Kita nak tahu macam mana. Dalam Quran sampai begitu, kena kaji, kena tahu sampai begitu. Sebab kadang-kadang pelik, biasanya tak guna begitu. Kenapa guna begitu? Haraf ni penting sekali. Siapa nak baca? Fatih. Fatih baca. Penting sekali seseorang yang hendak menjadi pakar tafsir mengetahui segala perincian tentang huruf-huruf ma'ani, kerana kadang-kadang sesuatu huruf itu boleh memberi beberapa erti pada tempat-tempat yang berlainan. Kadang-kadang pula untuk mengetahui mafhum yang betul dan tepat bagi sesuatu ayat, anda perlu mengetahui erti sampingan yang terkandung dalam sesuatu perkataan yang ada di dalamnya. Huruf ma'ani lah antara faktor yang banyak membantu anda mengesan erti-erti sampingan yang bagi sesuatu perkataan. Tadmin adalah satu istilah ilmu balaghah yang perlu diketahui untuk anda dapat mengesan sesuatu erti sampingan bagi sesuatu perkataan. Ia berarti memasukkan makna sesuatu perkataan ke dalam sesuatu perkataan yang lain yang telah sedia ada maknanya tersendiri. Keadaan ini boleh berlaku pada ketiga-tiga bahagian kalam, isim, fi'il dan haraf. Tadmin isim bererti memasukkan makna sesuatu isim ke dalam sesuatu isim yang lain supaya ia mengandungi kedua-dua makna isim berkenaan sekaligus dalam satu masa. Tadmin fi'il bererti memasukkan makna sesuatu fi'il ke dalam sesuatu fi'il yang lain supaya ia mengandungi kedua-dua makna fi'il berkenaan sekaligus dalam satu masa. Dengan cara memutaaddikannya melalui sesuatu haraf ma'ani yang berlainan daripada yang kebiasaan digunakan bersamanya. Tadmin haraf pula bererti memasukkan makna sesuatu haraf ke dalam sesuatu haraf yang lain supaya ia mengandungi kedua-dua makna haraf berkenaan kedua sekaligus dalam satu masa. Mari kita lihat terlebih dahulu contoh-contoh penggunaan huruf ma'ani di dalam Al-Quran sesuai dengan erti asalnya. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Bermaksud, kitab Al-Quran ini tidak ada sebarang syak padanya tentang datangnya dari Allah dan tentang sempurnanya. Ia adalah petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Surah Al-Baqarah ayat 2. Sekejap. Jadi di sini fi dengan makna pada, itu makna asal. Sebab dia memberi makna zarfiyah. Zarfiyah, pada atau di dalam, itu makna asal. Jadi fi di sini digunakan dalam makna asalnya, mengikut makna asalnya. Ini contoh haraf yang digunakan dengan makna asal, makna yang paling sesuai dengannya. Hudan lil muttaqin. Ali inilah yang dikatakan haraf ni. Haraf yang ada makna. Petunjuk bagi. Lam tu bagi. Petunjuk bagi. Jadi itu makna asal lah. Makna yang paling sesuai dengannya. Ini kita cerita yang asal dulu. Kadang-kadang dia ada guna makna yang bukan makna asalnya. Lari daripada makna asal. Tapi kena gunanya itu bila ada bukti, ada dalil. Kalau tak ada dalil, tak ada karinah, kita pakai dengan makna yang asal lah.
Seperti ini contohnya. Bila ada dalil itu boleh pergi kepada makna lain. Kadang-kadang di samping pergi kepada makna lain tu, makna asal tu nak ada juga. Dua-dua tu, itu orang panggil tadmin dalam istilah. Tadmin dalam istilahnya, yakni kita masukkan satu makna ke dalam suatu perkataan yang sudah sedia ada maknanya. Dan kedua-dua makna itu dimaksudkan. Itu tadmin. Ini juga termasuk dalam seni bahasa Al-Quran. Kalau kita tak belajar ni, tak nampak seni dia tu. Banyak sekali digunakan. Nanti kita akan tengok contoh dia. Saya hanya sekadar bagi contoh sahaja. Sebenarnya banyak sekali penggunaannya tu. Ini contoh dipakai dengan makna yang asal. Baca lagi Fathih. Idhab ila fir'auna innahu tagha, bermaksud pergilah engkau wahai Musa kepada Fir'aun, sesungguhnya dia telah melampaui batas dalam kekufuran dan kezalimannya. Surah An-Nazi'at ayat 17. Baik, tengok. Idhab ila, pergilah kepada. Jadi dhahaba ni dia muta'addi dengan silah ila. Itu dipakai dalam apa ni, kaedahnya begitulah. Dhahaba ila, dhahaba ilaihi, pergi kepadanya. Jadi pergilah kepada. Jadi ilah itu makna kepada. Itulah makna asal bagi ilah. Dan ialah yang paling sesuai untuk ilah. Sebab kalau kita belajar dalam bahasa Arab ni, sesuatu haraf tu, haraf jaga ada banyak makna. Kadang-kadang gini, kadang-kadang begini. Jadi kita kena tahu dah makna asalnya. Kalau pergi kepada makna lain, kenapa? Kenapa? Kita kena tahulah. Setiap orang yang mengkaji Al-Quran, kita kena tahu. Di sini, kenapa pula ilah dengan makna lain? Dia kena ada bukti. Tak boleh nak kata sembarangan, suka-suka, tak boleh. Jadi di sini memang dipakai dengan makna asalnya. Inilah makna yang paling sesuai dengan. Dhahaba kalau muta'addi, yang muta'addi dengan ilah. Baik, baca lagi, teruskan. وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا, bermaksud dan kami turunkan dari awan air hujan yang mencurah-curah, ayat 14, untuk kami mengeluarkan dengan air itu biji-bijian dan tumbuh-tumbuhan, ayat 15, surah An-Naba ayat 14 hingga 15. Cuba kita tengok sini. Wa anzalna minal mu'sir. Min itu maksudnya haraf tu. Min itu termasuk dalam huruf ma'ani, huruf yang ada makna. Kadang-kadang huruf yang ada makna satu huruf saja. Ilahum ma'allah. Ilahun ma'allah. Itu satu. Ada makna tu. Itu orang panggil huruf ma'ani juga, walaupun satu huruf satu. Ini kebetulan dua. Kalau yang satu pun ada makna ni. Yang tak ada makna ni, tak ada makna lah. Macam kita sebut tadi lah. Rumah ada makna. Rumah ada makna. Bahasa Melayu. Baik. Ra tu satu. Ra tu ada makna. Tapi ra tu huruf mabani. Waw saja. Ada makna. Huruf mabani. Mim ada makna. Tak ada. Ha ada makna. Tak ada makna. Setiap satu tu orang panggil huruf mabani. Huruf mabani. Tapi huruf yang kita nak bincang ni huruf dalam istilah bahasa Arab tu, iaitu bahagian kalam, isim, fi'il, haraf tu yang kita nak bincang. Haraf yang ada makna. Ingat kan tidak? Belajar dalam Jurmiyah, kitab kelas 1. Kalau saya suruh baca tu belum tentu lagi ingat. Saya dulu hafal tu. Sekarang ni tak ingat dah semua teratur tu, tapi tempat-tempat tu ingat. Tempat-tempat tu memang ingat lah. Kalau suruh baca daripada awal, al-kalam huwa al-lafzul murakkabun mufidu bil wad'i wa aqsamuhu thalathatun ismun wa fi'lun wa harfun ja'a li ma'na wa harfun ja'a li ma'na. Sebab itulah berpuluh-puluh syarah Jurmiyah ni. Memang kecil je kitabnya. Kecil pula ada burung tu. Sebiji padan dah. Lawan dengan lada lain yang besar-besar 10 biji tak berasa lagi. Boleh mamuh gitu kan. Ni kalau mamuh ujung meloncat dah. Pedah.
Harfun ja'a li ma'na. Haraf datang untuk sesuatu makna. Mana haraf yang ada makna. Inilah huruf ma'ani. Yang dimaksudkan di situ huruf ma'ani, bukan huruf mabani. Harfun ja'a li ma'na. Dia sebut dah. Harfun ja'a li ma'na. Haraf yang ada makna. Iaitu haraf ma'ani lah, haraf ma'ani. Bukan haraf mabani yang dimaksudkan di situ. Tapi haraf ma'ani. Macam min ni. Min ni apa? Dari. Itu makna asal. Itulah yang paling sesuainya. Linukhrija bihi. Bi. Sebiji itu. Bi tak ada makna tu. Bi itu di situ. Dengan. Dengannya. Bi itu makna dengan. Itu ada makna. Itu kira tu. Huruf-huruf macam ni kena ambil kira. Bila kita bertemu dalam Quran, adakah ia dipakai dengan makna asalnya atau tidak? Atau dipakai dengan makna lain? Atau dipakai di samping makna asalnya, makna lain? Nak tentu tu susah. Dia kena orang mahir. Baik. Fathi baca lagi. Sekarang mari pula kita melihat contoh-contoh huruf yang digunakan mengikut kaedah tadmin dalam Al-Quran. Contoh pertama, Ainan yashrabu biha ibadullahi yufajjirunaha tafjira. Bermaksud, iaitu sebuah mata air di syurga yang daripadanya hamba-hamba Allah minum. Mereka boleh mengalirkannya di tempat-tempat tinggal mereka dengan aliran yang semudah-mudahnya menurut kemahuan mereka. Surah Ad-Dahr ayat 6. Perkataan fa'il mudhari' yashrabu di dalam ayat ini telah digunakan dengan silah bi, padahal biasanya ia digunakan dengan silah min. Sama ada bi itu dipakai di sini dengan makna min atau yashrabu itu mengandungi juga makna yartawi atau yataladzatu mengikut kaedah tadmin. Kedua-duanya boleh diterima, tetapi menggunakan kaedah tadmin lebih rajih, yakni kuat, kerana bi tetap boleh dipakai dengan erti asalnya. Sementara perkataan yashrabu pula sekaligus dalam satu masa memberi erti asalnya minum dan juga erti sampingannya menikmati berdasarkan kaedah tadmin. Perkataan yartawi atau yataladzatu sememangnya dipakai dengan silah bi, bukan dengan silah min. Jadi tidak perlulah anda memanihkan bi yang digunakan di dalam ayat itu daripada makna asalnya kepada tadmin, kepada makna lain. Ini payah sikit ni. Kalau kita tengok ayat, Ainan yashrabu biha ibadullah. Ainan yashrabu biha. Biasanya kata yashrabu minhu. Ana ashrabul laban minal ka's. Minal ka's. Bukan ana ashrabul laban bil ka's. Tidak. Jadi asal yashrabu tu yang mutaaddi dengan min. Kalau nak cerita kita minum tu dari situ punca. Seperti mana di sini punca minuman itu ialah mata air di dalam syurga. Itu puncanya. Mana min ibtidaiyah. Puncanya daripada situlah. Air yang diminum itu, minuman itu. Kalau kita tengok supaya mudah nampak kalau tidak kita tak berapa nampak nak rojokkan dhamir itu nak rojokkan dhamir itu tak berapa nampak. Ini duduk dalam surah Al-Insan atau surah Ad-Dahr. Cuba kita tengok di sini nak bagi nampak. Innal abrara yashrabuna min ka'sin. Tengok. Yashrabuna min. Di situ min. Kenapa pada ayat yang kita baca tadi mana? Ni. Yashrabu bi, bukan min. Itu persoalan. Sedangkan dalam ayat sebelum itu, ni ayat 6. Dalam ayat yang kelima, innal abrara yashrabuna min ka'sin kana mizajuha kafura. Orang-orang yang baik-baik minum dari gelas. Minum dari gelas yang mana airnya, minumannya bercampur kafur. Kafur tu bahan dalam syurga lah, bukan kafur baru yang ada dalam dunia ni. Nama saja kebetulan sama. Apa ni kafur itu? Kafur itu apa? Ainan, satu mata air. Yashrabu biha.
minha tadi dia sebut yashrabuna min. Memang asalnya syariba yashrabu mutaaddi dengan min, silah min. Tapi kenapa di sini soalnya ainan yashrabu biha. Biha tu balik kepada ainan ini. Sebab ain itu dalam bahasa Arab muannas. Sebab itu biha. Tak apalah. Yufajjirunaha tu balik kepada ainan. Tak apalah tu. Yang pentingnya yang kita nak bincang sekarang ni, kenapa silah dia bi pula di sini, sedangkan tadi sebelum tu silahnya min. Itulah yang asal. Kenapa jadi bi sini? Itu nak bincang. Baik. Kalau kita tengok terjemahan, iaitu sebuah mata air yang daripadanya. Daripada ni terjemahan kepada min, bukan bi. Kita tak terjemah, iaitu sebuah mata air di syurga yang dengannya. Bukan. Cuba tengok. Yang daripadanya. Maknanya, makna asal. Seolah-olahnya bi di sini ditukarkan. Dipakai dengan makna min. Ba bukan dipakai dengan makna dengan. Tetapi sebaliknya dipakai dengan makna daripada. Sebab itu terjemah daripada. Jadi haraf ni digunakan boleh dengan banyak-banyak makna, macam-macam makna. Dia bukan satu. Asalnya betul lah, ba tu makna dengan. Ada kalanya dipakai dengan makna lain. Seolah-olahnya ba itu dipakai dengan ba itu dipakai dengan min, sebagai min. Sebagai min. Sebab itu daripada. Kena perhati betul-betul ni. Ini susah sikit ni. Boleh jadi belum belajar lagi ni. Yang belajar setakat kelas 3, kelas 4 tu tak tahulah. Belajar dalam balaghah. Ni cerita balaghah ni. Kalau tak belajar balaghah lagi, tak bertemu lah. Balaghah pun bukan semua kitab balaghah yang ada sebut. Kalau balaghah yang rendah-rendah tu, tak sebut lagi benda ni. Jadi dia ada dua kaedah di sini. Sama ada kita pakai ba tu dengan makna min sebagai min, atau kita pakai yashrabu tu di samping makna yashrabu ada makna lain terkandung di dalamnya. Makna itu sesuai dengan ba, bukan sesuai dengan min. Sebab itu digunakan ba. Itu dipanggil tadmin. Itu dipanggil tadmin. Boleh faham? Kalau ada asas kuat sikit, insya-Allah boleh faham. Kadang-kadang dia macam tu. Inilah yang saya sebutkan ni. Perkataan fi'il mudhari' yashrabu di dalam ayat ini telah digunakan dengan silah biha. Bukan seperti ayat sebelumnya. Ni ayat yang ke-6. Ayat sebelum dia jangan, ayat sebelumnya saja. Cuba kita tengok. Ini kan yashrabuna min ka'sin, bukan bika'sin, bukan. Inilah yang asal. Kalau nak tahu yang asal mana, bi ke min? Min yang asal. Dalam ayat kelima ni digunakan min. Padahal biasanya ia digunakan dengan silah min. Seperti ayat 5 tu. Kalau yashrabu syaribah atau yashrabu, dia min. Jadi kenapa jadi begini? Sama ada bi itu dipakai di sini dengan makna min. Bi itu dengan makna min di sini. Jadi terjemahan yang kita berikan di atas ini daripada tu mana mengambil kira ba itu dipakai dengan makna min. Kalau tidak, ba bukan makna dia daripada, ba itu makna dia dengan. Dengan makna min. Itu satu cara nak melepaskan kemuskilan ini. Nak melepaskan kemuskilan ini, satu pilihannya, optionnya, kita pakai ba di sini dengan makna min. Dan kita boleh terjemah daripada lah, sebab dengan makna min. Baik. Atau, ni yang kedua. Yang kedua ni payah sikit ni. Atau yashrabu itu mengandungi juga makna yartawi. Atau yataladzadu. Mengikut kaedah tadmin. Ni tadmin fi'il orang pakai. Tadmin ni sebelum ni tadi saya dah sebut dah. Tadmin isim, tadmin fi'il, tadmin haraf.
Ni tadmin fi'il. Makna yashrabu tu asalnya minum. Itu saja makna dia. Tapi kita minum dengan, ada ketika kita minum puas rasa. Itu yartawi. Minum yang macam tu puas rasa. Itu yartawi. Artinya dalam minum tu ada juga arti yartawi di dalamnya. Sebab kita bukan minum biasa, kita puas rasa. Hilang dahaga betul, lega rasa. Sehingga kita kata zahabat dhama wa batallatil uruq. Dalam doa itu kan, buka puasa tu kan. Zahabat dhama, hilanglah dahaga. Wa batallatil uruq, basahlah semua urat di dalam tubuh kita bila kena air tu kan. Tu kan, puas tu rasa tu. Wah, kalau tidak dahaga lah, batuk semacam dah. Kena air tu lega. Sebab apa? Dia ada dalam minum tu makna yartawi. Yartawi. Satu. Atau kalau kita tak mahu pakai yartawi, kita pakai di dalamnya tu ada makna yataladzadhu. Dalam yashrabu. Sebab itu hasil yang diperoleh daripada minum. Bukan minum semata-mata. Kita menikmati. Berasa lazatnya. Musim-musim ni dah. Kadang-kadang ada pula jus buah durian. Jus durian. Jus mempelam. Jus pauh kita panggil. Sedap dah. Pauh mahita tu ke. Pauh samsing pada dah. Pauh sial kita panggil sama itu. Sedap tu buat jus tu. Kita minum tu, kita menikmati. Bukan minum saja. Kalau minum ni, minum ubat apa minum juga tak sedap tu. Ubat yang baik tu lah, minum juga. Tapi ada kenikmat tadi. Ni minum, sebab itulah. Dalam makna minum tu ada lagi makna lain yang terkandung di dalam. Itu orang panggil tadmin. Yang ni dalam satu fi'il tu ada makna asalnya di samping makna lain sebagai makna sampingan. Sebab apa? Bila kita minum, kita dapat bukan minum masuk dalam tekak kita saja. Gitu bukan. Masuk dalam tekak kita, melepasi tekak kita begitu saja tidak. Dia ada lagi benda lain. Iaitu kita menikmatinya minuman itu. Itu yataladzadu. Baik. Kalau yartawi atau yataladzadu, muta'addinya bukan dengan min, tetapi muta'addinya dengan ba. Faham ke tidak? Muta'addinya dengan ba. Jadi Allah SWT gunakan yashrabu biha mengambil kira makna tadmin yang ada di dalam yashrabu itu, iaitu yataladzadu atau yartawi. Yartawi dan yataladzadu itu dia muta'addi dengan bi. Itu benda. Bukan dengan bi. Allah SWT sesoalan nak mengisyaratkan kepada kita bahawa dalam yashrabu tu jangan kamu fikir makna minum saja ada dalam itu. Bahkan ada juga makna yartawi atau yataladzadu. Aku nak isyaratkan kepada makna itu. Sekarang aku guna bi, bukan guna min. Faham ke tidak? Betul seni bahasa. Itulah orang panggil mukjizat tu. Benda-benda tu semakin kita belajar semakin nampak betul tu. Pada sepatah huruf tu pun ada beza. Tapi kita kena tahu lah yang asalnya silah apa, muta'addi dengan apa, kena tahu. Kenapa pula ada apa? Baik, sekarang kita tengok. Kita nak check lah kan? Kena check. Baru kita tahu. Baik, kalau irtawa, yartawi, irtiwaan. Kita tengok kamus. Baik, sekarang kita tengok kamus. Ni kita ambil kamus. Pilihlah mana-mana kamus kan. Ambil kamus kita ambil kamus Melayu lah senang. Kalau ambil kamus bahasa lain susah pula kan. Dia terjemah pula. Ni. Jadi irtawa yartawi itu kena cari di mana? Situ satu hal pula kena belajar lah. Rawa. Kita kena cari rawa. Bukan cari pada alif ni. Rawa. Kena cari pada rawa. Bukan irtawa begitu. Cari begitu tak bertemu letih lah. Sahur besok tak bertemu lagi. Bukan buka puasa ni sahur besok tak bertemu lagi. Lepas tu kita kata kamus ni tak lengkap. Padahal kita tak pandai. Baik, sekarang ni kita tengok rawa.
Kadang-kadang dia tak ada sungguh. Kadang-kadang tak ada sebab kita tak pandai cari. Di sini ada ke tak ada ni? Rawah. Ni. Daripada sini. Rawiya yarwa rayyan riwan arwa yurwi irwaan arwa yarwi. Silap bagi orang belajar boleh betul kan? Silap bagi cetak dia boleh betul lagi lah. Bukan yarwi tu tak betul tu, yarwi yurwi arwa yurwi. Sepatutnya. Baik, rawa yurawi irtawa. Betul bukan? Irtawa yartawi. Lihat rawiya, dia kata, tengok situ. Dia tak bagi sini. Sikit-sikit. Dia tidak lengkap. Tak apa, kita tengok rawiya dan dia suruh tengok sini. Rawiya minal ma'. Minum supaya sampai puas. Ni min, muta'addi dengan min. Yuqalu rawiya syajar. An-nabtu. Tak cukup. Kamu ni besar dah ni. Tak cukup lagi. Kita tengok kamu lain lah. Tengok kamu lain. Sekarang ni saya nak tengok kamu bahasa Arab Urdu. Bahasa Arab Urdu. Ni semua 1000 muka surat dekat 2000 muka surat belakang ni. Rawa. Di sini ya. Rawa arwa. Rawiya minal ma. Rayyan. Lepas tu irtawa. Dia tak bagi juga. Itulah benar. Ada muta'addi tu, silap bi tu. Irtawa bi tu tak ada juga sini. Min pun tak ada. Itulah payahnya. Kalau kita tidak berguru kan, payahlah jadi. Kalau tidak berguru, itulah. Kita nak cari mana? Sini ambil masa pula. Kita tengok kitab asal. Lepas tu ni. Takut jadi susah. Dia begitulah ceritanya begitu. Nampak gaya dua buah kamu besar-besar dah. Dekat 2000 muka surat tak bertemu. Jadi gitulah. Jadi irtawa ni dia muta'ad irtawa atau yataladzadu. Tak apa. Kita ambil yataladzadu. Laddah. Ini ada kot. Tak ada satu. Yang kedua tak ada juga. Tak ada. Laddah. Ni. Cuba tengok. Taladzata syai'a wa bihi. Ada kan? Bihi. Taladzata syai'a wa bihi mazalena. Lutf lena. Lutf anduz huna. Pasal dia bahasa dia kan. Maksud dia menikmatilah. Menikmati. Merasai kelazatannya. Taladzata bihi ada bini. Istaladda syai'a wa bihi. Mana ada muta'addi binafsi, ada muta'addi dengan silah. Silahnya ialah ba'. Maknanya ni ainan yashrabu ni mengambil kira dalam yashrabu ni ada yataladzadu dan juga yartawi. Yang mana dua perkataan itu kalau muta'addi maka muta'addinya dengan silah bi, bukan min. Sebab apa? Kalau kita letak min, ini makna asal. Yashrabu saja. Tidak terkandung dalamnya makna yang lain, makna sampingan. Tidak ada isyarat kepada makna sampingan yang diambil kira juga tu. Tidak ada isyarat kalau guna min. Tapi kalau guna bi, dia ada juga isyarat. Makna yashrabu tu ambil juga. Selain daripada makna yashrabu tu, makna sampingannya yang cukup berarti juga. Itu pun dipakai. Jadi kita nak tahu macam mana makna sampingan itu dipakai. Mana isyarat dia? Mana dalil dia? Mana hujah dia? Bi. Itu makna yang dalam kaedah tadi boleh dipakai dengan makna lain. Kalau ada hujah. Hujahnya itulah. Itulah hujahnya. Itulah dalilnya. Kalau ada dalil. Kalau tak ada dalil tak boleh. Tak boleh, tak kena lah. Apakah bi dengan makna asal dia lah. Min dengan makna asalnya lah. Tak boleh sembarangan kita nak bawa tukar dengan makna haraf yang lain. Tak boleh sewena-wena begitu. Kena ada cara dia. Ini tadmin fi'il nama dia. Mana kita berikan kepada sesuatu fi'il, makna asal tu memanglah sedia ada dalam itu. Makna sampingan. Di sini ada dua makna, yartawi dan juga yataladzadu.
Sebab bila kita minum, kalau minum ubat air itulah, ubat air yang pahit, minum juga tapi sedap. Tak sedap, tak ada yang tak lazim. Tak ada yang tahu itu puas. Tak puas. Minum air laut puas. Minum juga tak puas. Kena minum air tawar. Air mineral tu barulah puas. Jadi dalam makna minum tu ada makna lain. Itulah dipanggil tadmin. Itu tadmin tu orang panggil. Ini perbahasan ilmu ma'ani. Ilmu ma'ani salah satu cabang dalam ilmu balaghah. Nampak dah tu dah? Kalau tak nampak lagi, bincanglah. Sebab itu kita kata ada buat perbincangan tu. Baca lagi berkali-kali, dengar lagi berkali-kali, insya-Allah boleh faham. Bukan dengan okey. Contoh kedua, baca Fatih. Contoh kedua. Uhilla lakum lailatas siyamir rafathu ila nisaikum. Bermaksud dihalalkan bagi kamu pada malam hari puasa bercampur, yakni bersetubuh dengan isteri-isteri kamu. Surah Al-Baqarah ayat 187. Perkataan rafathun pada asalnya digunakan bersama fi sebagai silahnya. Perkataan ila bukanlah silahnya, tetapi oleh kerana di dalam perkataan rafathun terkandung juga makna ifda'un. Mengikut kaedah tadmin, maka bolehlah ila dipakai sebagai silahnya. Jangan mengambil kira makna ifda'un yang terkandung di dalamnya. Lihat penggunaan ila sebagai silah bagi perkataan ifda'un di dalam ayat ke-21 surah An-Nisa di bawah ini. Wa kaifa ta'khudunahu wa qad afdha ba'dukum ila ba'din wa akhadna minkum mitsaqan ghalidha. Bermaksud, bagaimana kamu akan mengambilnya, yakni mas kahwin kembali, padahal kasih mesra kamu telah terjalin antara satu dengan yang lain sebagai suami isteri, dan mereka, yakni isteri-isterimu itu pula telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat. Surah An-Nisa ayat 21. Di sini uhilla lakum lailatas siyamir rafathu ila nisa'i. Rafath ila nisa'i. Dia jangan bahasa Arab ni, dia sama juga bahasa lain macam tu. Bahasa Inggeris pun bukan main hebatnya. Bukan main hebatnya. Apa nama ni? Kalau apa ni idiom tu idiom. Kadang-kadang ni, kadang-kadang makna lain. Bahasa Arab pun sama. Bahasa Arab pun sama. Baik. Di sini dihalalkan bagi kamu pada malam hari puasa. Macam sekarang ni lah, bulan puasa. Macam sekarang. Bercampur, bersetubuh maksudnya. Ar-rafath itu mana bercampur. Bercampur itu pula bahasa kiasan. Maksudnya bersetubuh. Berjima. Dengan isteri-isteri kamu. Sebab tengah hari tidak halal. Tengah hari tidak boleh. Tak boleh. Malam boleh. Jadi di sini perkataan rafath itu dengan silah ilah. Padahal sepatutnya bukan ilah. Sebab bahasa Arab dia begitu. Misalnya raghiba ilah, raghiba fi, raghiba an, lain maknanya. Wa man yarghabu an millati Ibrahim. Yarghabu an, makna lain. Pada sesiapa yang benci kepada agama Nabi. Benci, mana raghiba? Sebab an. Raghiba fi, gemar, suka kepada sesuatu. Dengan sebab silah selepasnya tu makna dia jadi lumpuh. Sama juga di sini ar-rafathu ilah. Baik, perkataan rafath pada asalnya digunakan bersama fi. Rafatha fi kalami. Merapu dalam percakapannya. Merapu. Meroyan dalam percakapannya, mengapu. Fi sebagai silahnya. Perkataan ilah bukanlah silahnya. Itu pada asalnya. Pada asalnya begitu. Tetapi oleh kerana di dalam perkataan rafath terkandung juga makna ifdha, mengikut kaedah tadmin. Jadi dalam rafath ada juga makna ifdha, mengikut kaedah tadmin. Maknanya tadmin tu makna asal bagi sesuatu perkataan itu sudah sedia ada. Kita tambahkan makna lain, makna sampingan ke dalamnya. Kita tambah.
Itu maknanya tadmin. Makna lain yang lebih daripada makna asal itu. Maka bolehlah ila dipakai sebagai silah. Tidak salah. Kalau tidak, orang akan menyalahkan. Macam mana Quran ni salah? Macam tadi. Yashrabu biha ibadu. Yashrabu minha lah. Kalau orang kata salah, macam mana? Dia tak lari bahasa Quran ni memang paling kemas bahasa dia. Mungkin sekali tengok orang yang belajar sekerat jalan, dia kata salah. Tapi kalau tanya guru yang atas lagi, tak, itulah yang lebih bagusnya. Yang lebih cantiknya. Di sini mengambil kira makna ifdha yang terkandung dalam. Kalau tidak guna ilah, tak nampak ifdha tu, makna ifdha tu. Tak nampak makna ifdha. Hanya nampak makna rafathah sajalah kalau guna fi. Ar-rafathu fi nisaikum. Wahilla lakum lailatas siyamir rafathu fi nisaikum. Kalau macam tu makna rafathah saja. Rafath tu banyak makna pula. Nak pakai makna banyak. Mana-mana. Cakap huda. Bercakap dengan bahasa yang keji. Bahasa yang jelek dengan isteri. Itulah mana. Bukan. Itu maksudnya. Jadi tengah hari tak boleh bercakap. Itu pasal meracau sikit. Merapu sikit. Malam boleh merapu. Begitu. Berdasarkan ayat ni. Itu kan takkanlah gitu kan. Jadi maksud dia lain sini. Maksudnya ar-rafath bersetubuh. Bersetubuh. Jadi kita nak tahu mana ada makna bersetubuh di dalam tu. Ilah. Ilah. Sebab kalau ifdha memang mutaaddinya dengan ilah. Bukan mutaaddi dengan fi, bukan mutaaddi dengan yang lain-lain, mutaaddi dengan ilah. Jadi untuk isyarat kepada perkataan ifdha yang tidak ada tetapi maknanya ada di dalam ar-rafath itu, maka digunakanlah ilah, bukan diguna silah yang lain. Itu benda tu. Kena faham tu, kalau kita buka kamus, tak ada. Rafatha ilah ni tak ada. Sebab itu dia kena kamus Quran. Kamus Quran. Mungkin dalam kamus Quran tu akan cerita. Akan cerita lah perbezaannya. Dipakailah dengan mengambil kira makna ifdha. Waqad afdha ba'dukum ila ba'd. Afdha ba'dukum ila. Kalau afdha memang dia mutaaddi dengan silah ilah, bukan dengan silah-silah yang lain. Jadi ar-rafathu ilah ni mengambil kira makna ifdha yang terkandung di dalam ar-rafath itulah. Sebab ar-rafath itu bukan maknanya bercakap tidak keruan, bercakap merapu, tidak itu yang dimaksudkan. Dengan makna ifdha. Lepas tu kita kena tengok apa tak? Ifdha, kalau ifdha dia mutaaddi dengan apa? Tak payah tengok lain, tengok Quran juga. Tengok Quran juga. Tak payah tengok lain. Inilah penting tafsir Quran dengan Quran itu. Sebab tafsir Quran yang membawa kita ke situ tu. Lihat penggunaan ilah sebagai silah bagi perkataan ifdha. Ini kena faham-faham ni. Kalau tak faham juga susah lah kan. Kita kata rububiyah. Mana ada rububiyah? Itu ada Rabb tu. Susah lah. Mana ada ifdha dalam ayat tu afdha. Susah. Macam tu nak cakap dah. Belajar dulu dah 2 tahun dulu dah. Baru boleh bercakap dah. Kalau tidak layak. Daripada awal lagi tidak layak. Kita sebut masdar. Padahal yang diguna dalam ayat itu fi'il. Gitu. Di dalam ayat ke-21 surah An-Nisa di bawah ini, cuba tengok. Waqad afdha ba'dukum ila, bukan afdha ba'dukum fi atau afdha ba'dukum li ba'dhin, bukan. Bukan afdha ba'dukum fi ba'dhin, bukan. Ila. Jadi ar-rafath tadi itu maksudnya ni, cuba tengok. Padahal kasih mesra kamu telah terjalin antara satu dengan yang lain sebagai suami isteri. Apa tu? Apa makna kasih mesra di antara kamu sebagai suami isteri telah terjalin itu dengan apa? Dengan bersetubuh lah weh. Benda tu tercapai tu, terjalin ikatan tu dengan bersetubuh lah. Jangan main.
Jadi afdal tu asalnya maknanya dalam keadaan sebahagian kamu telah pergi kepada sebahagian yang lain. Pergi buat apa pula? Dia bahasa Quran kan, dia beradab, dia tak cakap tu. Yang kotor-kotor tu, setubuh tu bahasa Melayu, tu bahasa beradab dah tu. Bersetubuh, setubuh, satu tubuh, dua jadi satu. Gitulah maksudnya. Apa? Kita pun kalau beradab kita tak guna lah yang pelik-pelik tu kan. Bahkan ada bahasa kalau untuk binatang ini, untuk ini orang begini. Senggama apa semua tu kan. Bersenggama misalnya. Apa makna? Sama lah. Tetapi digunakan untuk binatang, lebih ke situ. Baik. Telah terjalin di antara satu dengan yang lain. Itu mana? Ikut mana-mana pun yang kita naknya perkataan afdal itu digunakan dengan sila ilah. Itu ada dalam Al-Quran. Jadi ar-rafathu tadi ada di dalamnya mengandungi makna ifdal ni. Dengan sebab ada makna ifdal ni lah dia gunakan ar-rafathu ilah di situ untuk mengisyaratkan ada makna ifdal. Kalau tidak, tak nampak isyarat. Tak nampak isyarat. Jadi Allah SWT gunakan ar-rafathu dengan sila ilah, lari daripada keadaan asal. Boleh kalau boleh apabila ada hujah, ada dalil. Mana dalil ni? Sebab itu pakai kaedah tadmin di situ tu. Tu ar-rafathu, rafatha ila tu ada makna tadmin di dalamnya. Itu tadmin apa? Tadmin isim. Apa? Apa dia kita kata wa illa lakum lailatas siyamir rafathu. Ar-rafathu itu kan isim. Isim. Jadi isim itu tidak ada makna asalnya saja, ada makna lain. Masukkan juga makna lain. Itulah dipanggil tadmin. Mungkin ada usahakan yang tak belajar langsung, yang belajar dah mungkin baru dengar hari ni. Mana Fatih? Pernah dengar dah? Dengar dah, tak apa belajar. Belajar sini dah. Belajar sini kau belajar lain. Sini. Kalau belajar malam jumpa lah. Ketemu lah. Kalau tidak orang sebut tadmin itu apa? Tadmin ni ada berapa bahagian pun. Ini tadmin isim. Tadmin isim. Jadi ifdal itu pun isim. Dalam rafah tu ada makna ifdal juga. Sebab itu kita sebut ifdal, bukan afdal. Sebab ar-rafah itu isim. Dia kena cari isim sama isim lah. Gitu kaedahnya. Kalau tadi yashrabu, kita cari makna sama-sama fi'il. Sebab itu yartawi. Sebab itu yataladzadu. Kita tak kata at-taladzu. Seperti kena perhati tu. Kita perhati. Faqul hal laka ila an tazakka. Bermaksud dan katakanlah, yakni kepada Firaun, adakah keinginan bagimu untuk membersihkan diri, yakni dari kesesatan. An-Nazi'at ayat 18. Sesetengah ahli tafsir telah memakai ilaan di sini dengan makna fi'an. Sesetengah yang lain pula berpendapat berdasarkan kaedah tadmin bahawa selepas pertanyaan hal laka itu ada sesuatu yang mahzuf, iaitu an ad'uka. An ad'uka. Maka sesuailah ilaan dengannya. Justru ila sememangnya merupakan silah bagi da'a yad'u. Maka tidak perlulah dikatakan ilaan di sini, seharusnya dipakai dengan makna fi'an. Itu halaka ila an tazakka. Jadi kalau nak kira dalam penggunaan asalnya halaka fi an tazakka. Halaka fi di sini bukan ila. Tetapi di sini guna ila dipakai dengan makna fi lah. Ilaan sama dengan fi'an. Satu. Boleh juga begitu. Satu lagi, kita takdirkan sesuatu yang mahzuf sebelumnya. Fi'il yang mahzuf. Fi'il itu sesuai dengan ilah. Memang fi'il itu muta'addi kepada ilah pun. Jadi kita tak payah takwil lah, tak payah tinggalkan ilah itu kepada fi. Tak payah kita kata begitu, terus ilah. Cuma kita kena takdirkan sebelumnya satu fi'il yang sesuai dengan ilah.
Maksudnya fi'il itu muta'addi dengan ila, atau silahnya yang dipakai untuk fi'il itu ialah ila. Apa? Ad'uwaka. Maksudnya hendakkah engkau aku seru engkau kepada seru engkau supaya engkau jadi bersih. Kau ajak engkau. Aku ajak engkau supaya jadi bersih. Nah, itu maksudnya. Jadi kalau kita takdirkan hallaka ila an tazakka, hallaka an ad'uwaka ila an tazakka. Gitu. Itu benda-benda yang ditakdir, yang dipahdufkan itu kena pasti. Jangan kalau macam tu tak payah dah kita kata ila itu dengan makna fi. Sebab da'a, yad'u itu memang muta'addi dengan ila. Baik, contoh keempat, baca lagi. وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون. Bermaksud, dan dialah, yakni Tuhan yang menerima taubat dari hamba-hambanya yang bertaubat serta memaafkan kejahatan-kejahatan yang mereka lakukan, dan dia mengetahui apa yang kamu kerjakan. Asy-Syura ayat 25. Berhubung dengan firman Allah ini, sama ada dikatakan an sebelum perkataan ibadah itu telah dipakai dengan an sebelum perkataan ibadihi itu telah dipakai dengan makna min, atau dikatakan firman-Nya yaqbalu taubata itu mengandungi juga erti afa dan safaha secara tadmin, maka sesuailah silah an dengannya, tidak perlu lagi ia ditakwil dengan min. Jadi di sini wa huwal ladzi yaqbalu taubata an ibad. Kalau yaqbalu ni dia mutaaddi dengan min. Kenapa guna an di sini? Sama ada kita kata an ini dipakai dengan makna min. Sebab haraf dia boleh tukar-tukar. Kadang-kadang boleh dipakai dengan makna ni, kadang-kadang boleh dipakai dengan makna ni. Tetapi sejauh yang digunakan oleh orang Arab lah. Tak boleh nak sewenang-wenang, itu tak boleh juga. Sejauh yang boleh digunakan, makna dia tu dekat-dekat. Min dari, an pun dari juga. Tapi orang guna yang mana kalau berkait dengan yaqbalu ni? Yaqbalu ni dia mutaaddi dengan min asalnya. Tiba-tiba guna an ini tidak asal. Jadi kita nak pakai macam mana? Sama ada satunya ada dalil yang menunjukkan an dengan makna min. Jadi an di sini dipakai dengan makna min. Sebab itu kita terjemah, cuba tengok. Dialah Tuhan yang menerima taubat dari hamba-hamba. Jadi dari itu min pun boleh, an pun boleh. An pun makna dari juga. Tapi kepada orang yang tahu bahasa Arab, ya, kalau yaqbalu ni dia lebih min, bukan an. Jadi lebih baik kita pakai kaedah tadmin di sini, iaitu selain daripada yaqbalu tu ada makna yaqbalu menerima tu, dia juga mengandungi makna fi'il yang lain, afa atau safaha, yang mana dua fi'il itu memang mutaaddi atau menggunakan silah an. Jadi untuk isyarat kepada makna fi'il yang tidak disebut itu, yang ada juga maknanya dalam yaqbalu sekarang ni, digunakanlah an, silah an di situ, bukan min. Kalau min hanya sesuai dengan yaqbalu saja. Tapi kalau an, dia sesuai dengan afa. Yaqbalu maknanya ya'fu. Safaha yasfahu, wasfah dalam Quran sebutkan itu fi'il amal daripada safaha yasfahu. Jadi dua fi'il ini dia mutaaddi dengan an. Jadi sebab itu diutamakan penggunaan an di sini untuk isyarat kepada makna yang terkandung dalam yaqbalu. Jadi terima tu bukan terima saja, terima dengan memaafkan. Ada juga orang terima tapi hati dia tidak maaf. Hati dia, mulut dia saja terima. Ni tak ni.
Mana Allah SWT tu kita tak boleh kata lah hati dengan hati, dia tak boleh. Kalau orang mana terima tu mulut, hati belum tentu terima. Jadi kalau mulut dan hati terima, itu makna sungguh-sungguh lah, ikhlas lah kita kata. Kalau manusia, kalau Allah pun maknanya terima tu bukan sekadar terima begitu saja, terima sebagai mengampunkan hamba. Kalau hamba tu bertaubat sungguh-sungguh, Allah terima sungguh-sungguh lah. Bukan terima pada nama saja, tidak, terima sungguh-sungguh. Betul-betul terhapuslah dosa tu, boleh terhapus. Gitu maksud. Bukan cakap-cakap saja, nak sedap cakap saja, tidak. Seperti kemarin lah yang kita guna yashrabu, ainai yashrabu biha. Yashrabu tu makna minum. Kalau yashrabu tu asalnya mutaaddi dengan min. Tapi kenapa sebut bi tu? Sebab ada makna yartawi di dalamnya. Dimasukkan makna yartawi dan makna yataladdadu di dalamnya, dalam yashrabu. Mana bukan minum saja, tetapi di samping minum ada makna lain juga bersama. Iaitu makna menikmati. Minum tu dengan nikmat. Sebab bukan semua minum ni nikmat. Macam yang saya buat contoh dah kemarin, kalau minum ubat yang pahit, minum juga, tapi tidak nikmat. Ada kalanya minum tapi tidak irtiwa puas. Macam kita minum air laut yang masin, minum juga tapi tak puas. Sebab itu kita takdirkan makna yartawi juga ada di dalamnya. Yartawi itu minum sehingga rasa puas, lega, hilang dahaga. Itu maksudnya. Jadi sama juga di sini. Yaqbalun dia bukan semata-mata yaqbalu, terima saja, tapi terima dengan betul-betul, sungguh-sungguh. Bukan main-main, bukan cakap saja, tidak. Gitu. Sebab ada orang yang terima mulut saja, hati dia tak terima. Kan banyak macam tu. Ayah tanya dia, anak ke? Anak perempuan lah. Anak perempuan. Kadang-kadang dia kata nak, sebenarnya dia tidak rela sebab nak ambil hati ayah dia. Dia sendiri tak rela pun sebenarnya, tapi dia terima lah dia. Ayah dia kata dia terima lah. Orang yang kita cadang tu dia terima dah tu. Kadang-kadang terima ni yaqbalu, qubul, qubul terima, atau qabul terima tu terima mulia Ustaz. Boleh jadi. Jadi di sini wa huwa alladhi yaqbalu taubata an ibadihi, ini tidak, bukan terima zahir saja, tidak. Bukan terima pada cakap saja, tidak. Terima sungguh-sungguh. Dengan arti kalau benda tu sepatutnya mengikut yang asalnya, di mahsyar besok orang nampak tu. Semua orang nampak. Ditunjuk video kita. Macam video dah kita kata. Cerita kita dulu tu ketika kita jahat tu. Ditunjuk. Tanda tu kita tu takut keluar yang tu, malu lah kau orang. Kalau tunjuk itu. Kita sudah bertaubat dah. Allah SWT hapus kita. Hapus. Boleh. Jadi kita kena berasa lega. Jangan duduk terbuku lagi dalam hati. Tuhan terima ke tidak dia? Terima ke tidak? Jangan begitu. Sebab dia tu tawab, ghafur, afu. Banyak. Innaka afuwun karim, tuhibbul afwa fa'fu anni. Afu, banyak sifat-sifat yang memberi makna mengampun, menghapuskan dosa, menutup dosa. Ada kalanya dia tutup, tidak hapus, tidak sapu tapi tutup. Dulu saya pun tak faham, saya sebut dah kan, kita guna liquid paper tu, faham. Rupanya orang zaman dulu dia kikis huruf tu, dia tanggap cara dia. Kalau boleh kita pakai raba kan, pemadam tu, jadi hapuslah yang kita tulis. Ada kalanya tidak hapus, kita tampal sesuatu macam apa dah. Itu ada dulu, sekarang ni tak guna dah sebab guna komputer ni kan. Jenis liquid juga tapi dia macam tape gitu, yang panjang. Dia itu menutup. Itulah kafarah. Kafarah mana sesuatu yang menutup. Jadi orang tak nampak juga begitu. Seperti apa nama ni apa ni? Dia panggil apa ni?
filem tu kan ditapis, penapis filem tu. Bahagian satu kumpulan yang menapis filem. Ada tempat-tempat dia potong, dia cut situ. Lepas tu dia sambung. Orang tak nampak lah tempat potong tu, sebab tempat potong tu tak jadi. Pelakon tu jadi nak tenggelam. Pelakon tu jadi nak tenggelam pula. Akan dia tunjuk itu tak jadi, tak real lah. Dia potong lah dia. Orang dia sambung masa pelakon jadi nampak sungguh lah. Tu kerja kita pun buat. Kita manusia pun buat. Baru manusia faham sampai sekarang. Dulu je pemain, kita faham macam mana. Susah nak faham. Kafarahnya, hapusnya, izalah hapus. Jadi bila kita menulis, kita guna benda-benda itu semua. Barulah nampak macam-macam cara Allah SWT nak tutup keaiban kita, dosa kita. Tapi syaratnya kena ikhlas sungguh lah, berubah sungguh lah. Barulah. Bahkan tadi kan kita dah baca dalam surah Al-Furqan tadi akhirnya, illal ladzina amanu wa amilus illal ladzina tabu. Apa tadi tu? Apa tadi Aiman? Ni illa man taba. Illa man taba wa amana wa amila amalan salihan fa ulaika yubaddilu Allahu sayyi'atihim hasanat. Dalam ayat tu jelas dia sebut. Tapi dia tidak banyak sebut macam tu. Cuba ganti dalam Quran. Bukan banyak sebut. Tempat tu itu istimewa untuk ibadah rahmat. Mana kejahatan, dia buat jahat dulu, Tuhan tukar jahat tu dengan baik. Illa man taba wa amana wa amila amalan salih. Dan dia beramal soleh. Mereka ni Allah SWT yubaddilullahu sayyi'atihim. Kejahatan memang jahat dia buat, Allah boleh tukar jadi baik. Apa murahnya Allah. Dia boleh tukar jadi baik. Tapi kena sungguh-sungguh lah. Kena faham tu. Kena sungguh-sungguh. Wa amila amalan salihan fa ulaika yubaddilullah. Jadi bukan semua tempat. Menunjukkan ini ada orang-orang tertentu. Siapa? Ibadur Rahman tadilah. Ibadur Rahman tu boleh. Jadi ini sebab yakbalu ni ditadminkan, diberikan, dimasukkan makna lain lagi ke dalamnya. Makna selain terima, ada makna lain, iaitu makna memaafkan, mengampunkan, sungguh-sungguh. Terimalah. Kalau kita manusia ni bukan di mulut saja, di hati juga terima.